Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng yang puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku nak ambil kesempatan sedikit. Aku nak ucapkan takziah kepada semua mangsa yang terlibat dalam satu kejadian tanah runtuh yang berlaku di Batang Kali baru-baru ni. Aku nak ucapkan Allahu Akbar. Semoga korang semua kuat semangat dengan dugaan yang menimpa diri korang. Dan ingatlah guys, dalam musim-musim hujan ni, dalam musim-musim cuaca yang tak berapa baik ni, tolong elakkan pergi ke tempat-tempat hutan-hutan ke, yang gunung ganang ke apa semua. Sebab takut kalau kejadian seperti di Batang Kali ni berlaku sekali lagi. Sebab kita pun yalah, benda nak jadi, betul. Tetapi apa yang berlaku di Batang Kali tu memang cukup menyedihkan, dan semoga kita ramai-ramai berdoa semuanya dipermudahkan dan mangsa berjaya diselamatkan. Jadi untuk kisah seram pada malam ni, aku nak berkongsi dengan korang satu kejadian yang menimpa Wardah sewaktu dia baru sahaja berusia 11 tahun. Untuk budak-budak kecil ni, biasalah kalau dia orang suka benda-benda berlampu, bercahaya apa semua kan. Dan tanglong ni memang banyak menarik minat budak-budak. Especiallynya kalau aku pun yang dah tua ni pun minat juga tengok tanglong. Lagi-lagi pula tanglong yang berbentuk anak, berbentuk tikus, kucing apa semua. Memang cantik. Dan apa yang Wardah tak sangka, minat dia terhadap tanglong ni akan membuatkan dia mengalami satu pengalaman yang amat menakutkan. Jadi kalau korang semua dah bersedia, ayo guys, kita teruskan dalam malam puaka. Kacang, kanan kiri kacang, ada tiada kacang, kacang munyinya. Itulah lagu daripada David Teo, seorang yang berbangsa Cina. Sama juga dengan Wardah, sewaktu dia bersama keluarga dia menetap di salah satu taman perumahan yang terletak kat Selangor. Jiran mereka merupakan sebuah keluarga yang terdiri daripada bangsa Cina. Dan sebabkan dah lama berjiran, hampir 10 tahun Wardah menetap kat taman perumahan tu, dia dah memang rapat dah dengan keluarga Encik Leong ni. Lagi-lagi anak mereka yang bernama Jenny. Dan kebetulan pula Jenny dan Wardah ni sama usia. Kedua-dua mereka baru berusia 11 tahun. Dan apabila dah berjiran ni dekat Malaysia ni, walaupun kita berlainan kaum, kita berlainan bangsa, tetapi setiap kali perayaan kita akan celebrate bersama-sama. Kalau keluarga Wardah menyambut Hari Raya Aidilfitri, keluarga Jenny akan sama-sama pergi bertandang ke rumah Wardah dan memeriahkan perayaan Aidilfitri. Dan kalau keluarga Jenny menyambut kongsi facai pula, keluarga Wardah tidak melepaskan peluang untuk pergi bertandang ke rumah Jenny dan menikmati pelbagai juadah yang sedap-sedap. Tetapi dalam banyak-banyak perayaan, Wardah dan Jenny amat tertarik dengan satu perayaan, Pesta Tanglong. Sebab apa mereka tertarik? Biasalah budak-budak kecil apabila tengok tanglong yang berwarna merah dengan pelbagai saiz dan bentuk, manalah budak kecil tak suka. Lagi-lagi pula Wardah ni dah tahap tangkap yang memang, ui aku suka betul lah tanglong. Memang menarik. Lagi-lagi pula tanglong yang ada bentuk kucing, ada bentuk tikus, ada bentuk yang macam bulan sabit. Jadi Wardah dan Jenny ni memang happy setiap kali menyambut perayaan Pesta Tanglong. Sehingga kan Wardah dan Jenny ni pernah beli kain merah, beli kertas merah untuk buat tanglong mereka sendiri. Cumanya ditegah oleh bapa si Jenny ni. Sebab apa? Sebab budak baru berusia 11 tahun. Bapa si Jenny ni risau kalau berlakunya kebakaran ke, berlakunya kemalangan ke. Sebab tanglong yang Wardah dan Jenny nak buat dahlah besar, dan apabila dah siap akan dinyalakan dengan lilin. Dan lilin ni untuk budak 11 tahun, manalah bapak Jenny tak risau kan. Kalau jakkan terbakar rumah ke, engkau budak-budak kecil lagi, tak payahlah nak buat-buat tanglong ni semua. Dan setiap kali ditegah oleh bapa Jenny ni, Wardah dan Jenny akan pergi ke kedai pula. Sebab apa pergi kedai pula? Sebab dah tak boleh buat tanglong sendiri. Mereka akan beli tanglong yang pelbagai bentuk, pelbagai saiz dan gantung di rumah mereka, semata-mata untuk menyambut pesta tanglong yang mereka berdua teramat suka ni.
Dan dalam kemeriahan menyambut Pesta Tanglong ni, kalau korang nak tahu, aku tak tahulah betul ke tak setiap kali menyambut Pesta Tanglong, tiba sahaja malam ke-15. Malam ke-15 ni dikatakan pada malam itulah bulan cantik mengambang penuh lah, memang cantik. Dan pada masa inilah semua yang menyambut Pesta Tanglong akan menggantungkan tanglong-tanglong mereka di hadapan rumah masing-masing. Dan setiap kali malam ke-15, Wardah dan Jenny tidak akan melepaskan peluang pergi berjalan-jalan di sekeliling taman perumahan mereka untuk menyaksikan pelbagai bentuk tanglong yang telah digantung. Dan dikatakan pada tahun ni malam ke-15 pun tiba, tetapi apa yang membuatkan Wardah tidak dapat lupakan kerana pada malam ke-15 pada tahun ni cukup memberikan perbezaan dan keseraman yang lain macam kepada diri Wardah dan juga kawan baik dia, Jenny, guys. Kacang, kanan kiri kacang. Korang dah pernah dengar lagu tu? Aku sampai sekarang tak boleh brain man. 2022 masih dengar lagi lagu kacang tu kan. Alamak, pisang man, pisang. Malam ke-15 telah pun tiba, guys. Pada malam itulah Wardah dan Jenny dah tak sabar dah untuk pergi berjalan di sekitar taman perumahan dia untuk menyaksikan tanglong-tanglong yang tergantung di hadapan rumah masing-masing. Jadi pada malam ke-15 tu dikatakan bulan memang cantik mengambang penuh. Hati Wardah ni dah berbunga-bunga dah. Dia dah tak sabar dah nak tengok tanglong yang pelbagai jenis. Cumanya sebelum dia pergi menyambut Pesta Tanglong, bapak Wardah ni awal-awal dah cakap dah, kalau kau nak pergi Pesta Tanglong pada malam ni dengan Jenny, you should go to the surau first. Oh, bapak ada speaking kan. Engkau kena pergi surau dengan adik kau, pergi mengaji dulu. Dah habis kelas mengaji tu, barulah kau pergi sambut Pesta Tanglong. Jadi Wardah ni terpaksa ikut je lah apa yang bapak dia suruh. Lalu Wardah bersama adik lelaki dia yang dikenali sebagai Boy. Boy ni baru saja berusia 5 tahun. Mereka berdua pun pergilah ke surau pada malam tu untuk mengaji terlebih dahulu sebelum pergi menyambut Pesta Tanglong. Dan dalam perjalanan pergi ke surau tu, Wardah dah tertarik dah dekat satu rumah ni. Rumah ni dikatakan dimiliki oleh orang Jepun. Tetapi yang peliknya, dekat rumah Jepun ni pun turut tergantung tanglong yang pelbagai jenis dan pelbagai bentuk. Dan tanglong ni dia klasik sedikit. Dia bukan pakai elektrik tetapi dinyalakan dengan lilin. Lalu apabila tanglong yang berwarna merah pelbagai bentuk ni dah menyala dan begitu banyak dekat rumah Uncle Jepun ni, Wardah mulut dia dan mata dia dah tenganga dah. Dia dah macam, ya Allah, cantiknya, cantiknya. Dia dah tak sabar dah. Dia rasa macam, ya Allah, kenapalah aku kena pergi surau mengaji kan. Lalu Wardah pun tak lengah masa, dia pun mengajak adik dia si Boy ni mempercepatkan langkah. Lagi cepat kita sampai surau, lagi cepatlah kita habis mengaji. Dan selepas saja Wardah dan adik dia habis mengaji pada malam tu, Wardah dah dalam perjalanan pulang tu, dia sempat WhatsApp kawan baik dia si Jenny ni. Dia kata yang, malam ni jomlah kita pergi jalan-jalan. Aku ada nampak tadi dekat rumah Uncle Jepun ni banyak tanglong cantik-cantik. Lalu Jenny pun reply, okeylah, aku tunggu dekat rumah. Lalu Wardah pun mempercepatkan langkah dia untuk balik ke rumah sebab dia dah excited sangat ni. Dalam 10 minit dah nak sampai rumah tu, tiba-tiba adik lelaki dia si Boy ni yang tak tahu sebab apa tiba-tiba berlari dengan begitu laju meninggalkan kakak dia si Wardah ni. Jadi Wardah ni dalam hati dia, apa hal adik aku ni? Oh, nak main siapa sampai rumah dulu kot. Dia ingatkan adik dia, okeylah, nak main race lah kan. Oh, siapa sampai rumah lu menang. Lalu Wardah ni pun turut berlari juga. Cuma yang Wardah ni pelik, kenapalah adik aku ni lari macam lipas kudung. Laju betul. Makin laju adik dia lari. Dan akhirnya adik dia yang sampai ke rumah terlebih dahulu dan adik dia terus masuk ke dalam rumah. Manakala si Wardah ni pula duduk di luar rumah sambil termengah-mengah. Dia tak tahu kenapa adik lelaki dia si Boy ni lari macam nampak hantu. Dan itu telah menyebabkan si Wardah ni biarkan je adik lelaki dia. Wardah ni tak buang masa, dia pun patah balik pergi ke rumah Uncle Jepun
Jepun ni. Sebab dalam fikiran dia, aku malam ni aku takkan lepaskan peluang aku nak tengok tanglong dekat rumah Uncle Jepun ni. Sebab kat rumah Uncle Jepun ni memang dah cukup puas dah. Memang banyak gila. Dalam 15 ke 20 tanglong dia gantung. Dan rumah Uncle Jepun ni pula besar kan. Memang cantik lah, memang meriah lah. Lalu dalam tengah-nganga wadah ni tengah tengok tanglong yang tergantung tu, tiba-tiba wadah ni perasan berdekatan dengan rumah Uncle Jepun ni, tiba-tiba ternampak satu susuk tubuh gadis yang memakai pakaian tradisional Cina yang berwarna merah macam Zaf pakai ni, tengah memegang satu tanglong yang berbentuk bujur dan memang besar gila. Dan apabila wadah perasan perempuan ni tengah berdiri betul-betul berdekatan dengan dia, wadah dah tertarik dah. Sebab apa? Sebab bagi wadah, ya Allah, bestnya. Akak ni pun nak sambut pesta tanglong ke? Dengan baju tradisional Cina, dengan muka putih, dengan gincu merah, dengan apa ni, makeup tebal berwarna hitam kan. Wadah dah tertarik dah tengok wanita Cina ni tadi tau. Bagi wadah, weh, ni baru best, baru betul. Dan dalam excited tu, dia baru teringat nak teks kawan baik dia si Jenny ni. Dia nak ajak Jenny cepat-cepat keluar tengok akak ni pakai baju cantik, siap pegang tanglong. Dan apabila wadah teks Jenny ni, tiba-tiba Jenny ni tak reply. Dia read je. Dia blue tick je. Macam kau teks member kau, tinggalkan blue tick je. Jadi wadah ni dah pelik dah. Apa hal si Jenny ni tak reply kan? Orang nak sambut pesta tanglong. Orang nak tunjuk kakak Cina ni yang cantik. So wadah pun rasa, biarlah, lantaklah. Lalu dia pun terpegun tengok akak Cina yang memegang tanglong ni dan tak bergerak-bergerak daripada tadi. Tak memandang ke arah wadah, tetapi memandang tepat ke arah rumah Uncle Jepun ni. Dalam hati wadah, kemungkinan ini mesti kawan Uncle Jepun ni, tengah tunggu Uncle Jepun ke apa kan. So dalam 10 minit lepas wadah dah tengok macam tu, dia pun rasa dah lah, penat lah, nak balik dululah. Balik, siap-siap, nanti kejap karang keluar lagi sekali dengan Jenny. Lalu wadah pun beredar pulang. Sebaik sahaja wadah sampai ke dalam rumah dia, tengah wadah ni mandi apa semua, dah siap kemas baju apa semua, dah pakai, dah siap-siap untuk keluar kali kedua. Kali ni dia plan nak ajak si Jenny, kawan baik dia ni, macam yang tadi aku cakap lah, diorang berdua nak jalan di sekitar taman perumahan tu. Dan sebaik saja wadah capai handphone dia, tiba-tiba wadah perasan Jenny ni ada reply teks dia. Lalu wadah pun cepat-cepat buka dan alangkah terkejutnya wadah apabila Jenny tulis dalam WhatsApp tu, "Wadah, jangan keluar rumah, cepat-cepat masuk dalam rumah." Lalu wadah pun reply lah, apa hal kau ni? Kau okey tak? Cakap nak tengok tanglong, tak jadi ke? Dan lagi sekali Jenny ni reply, tak nak lah. Wadah, jangan keluar rumah. Luar rumah ada hantu. Lalu sebaik saja wadah baca, bulu tengkuk dia dah meremang dah. Sebab dia walaupun 11 tahun tetapi apa yang kawan aku merepek ni? Apa yang Jenny ni? Alah, tak jadi, cakap je lah tak jadi. Tak payahlah mengarut kan. Lalu wadah ni pun reply lagi sekali, apa yang kau cakap ni? Mana ada hantu? Orang sambut pesta tanglong lah. Kau ni penakut lah. Jomlah, aku dah siap ni. Dalam 10 minit kemudian, tiba-tiba masuk lagi satu mesej. Jenny ni cakap dia demam panas, dia tak jadi nak keluar rumah dan dia turut pesan kat wadah kalau boleh jangan keluar rumah. Dekat luar rumah tu ada hantu perempuan. Lalu wadah ni pun walaupun hati dia excited pada malam tu, yelah bila lagi, dia dah lama dah menantikan malam ke-15 ni, dia dah lama dah menantikan, penuh excited nak pergi tengok tanglong yang cantik-cantik, especially dekat rumah Uncle Jepun ni. Ada pula perempuan yang pakai baju tradisional Cina apa semua, tengah pegang tanglong. Lagilah buatkan wadah ni excited. Tapi dalam excited tu, sebaik saja wadah ni melangkah keluar rumah dia, dia masih ternampak lagi wanita yang sama berdiri di hadapan rumah Uncle Jepun ni dalam posisi yang sama, tengah memegang tanglong. Dan pada masa yang sama, dalam hati wadah ni dah excited dah. Dia dah tak sabar dah apabila dia tengok tanglong yang tergantung dekat hadapan rumah Uncle Jepun ni. Dan apabila dia nampak balik perempuan yang cukup cantik mengenakan pakaian tradisional tu, seakan-akan wadah ni nak pergi dekat akak tu, nak tanya akak ni buat apa berdiri kat sini. Bestnya akak boleh sambut perayaan tanglong apa semua.
Dan dalam pada masa yang sama, ada sekecil lagi bahagian dalam hati Wadah ni terfikir balik apa yang kawan baik dia si Jenny ni bagi tahu. Dekat luar rumah ada hantu. Lalu Wadah pun dah berbelah bagi dah hati dia. Jadi disebabkan tak ada kawan, disebabkan dia sorang-sorang, dia pun rasa takut. Lalu disebabkan itulah Wadah tak jadi keluar. Dia berlari masuk ke dalam bilik dia di tingkat atas dan dia hanya tengok daripada tingkap bilik dia. Dan masih sama juga, dia masih nampak lagi perempuan yang mengenakan pakaian tradisional tu masih tercegat, tercongok berdiri dekat hadapan rumah Uncle Jepun tu. Dan Wadah pun mata dia terpukau tengok suasana kemeriahan, tanglung yang tergantung begitu banyak yang telah menerangkan rumah Uncle Jepun ni. Dalam setengah jam jugalah Wadah duduk kat tingkap tu, sebab dia janji aku tak keluar pun tak apalah, janji aku dapat tengok kan tanglung yang begitu cantik tergantung. Bestnya. Dan pada masa yang sama, Wadah ni rasa sakit hati juga kat kawan dia si Jenny ni, sebab sepatutnya dah berjanji dah malam ni nak keluar sama-sama. Alah, tiba-tiba cakap ada hantu lah apalah. Selepas saja Wadah dah puas dah tengok tanglung tu, mata dia pun dah berat, jam pun dah menunjukkan pukul 11 lebih. Wadah pun dah nak tidur. Lalu dia pun tutup langsir dia. Dia pun baringlah untuk lelapkan mata dia. Dan dalam pada masa dia nak lelap tu guys, inilah yang berlaku kepada Wadah. Satu kejadian yang dia tak pernah sangka akan berlaku kepada diri dia. Dalam tengah Wadah ni nak tidur, tiba-tiba di luar tingkap si Wadah ni, daripada belah kiri, dia boleh nampak satu cahaya seakan-akan berwarna oranye terang yang menyala-nyala daripada belah kiri tingkap secara perlahan-lahan bergerak ke arah kanan. Daripada langsir tu dia boleh nampak, apa hal ada cahaya warna merah ni. Pada masa tu Wadah dalam hati dia, kemungkinan ini mungkin cahaya daripada kereta ke yang lalu lalang di hadapan rumah dia. Kalau tak pun imbasan daripada cahaya tanglung dekat luar rumah tu. Mungkin tanglung terlampau banyak, sebab itulah dia boleh nampak seakan-akan ada api berwarna oranye yang menyala. Lalu Wadah ni pun biarlah kan, so dia tengok je. Tetapi makin lama yang dia peliknya, cahaya ni daripada kanan pula pergi ke kiri, dan daripada kiri pergi ke kanan, berulang-alik berkali-kali. Lalu Wadah pun rasa tak sedap hati. Dia pun perlahan-lahan jenguk dekat tingkap dia. Dia buka sikit langsir dia, dia nak tengok apa cahaya ni kan, daripada mana datang cahaya ni. Dan alangkah terkejutnya Wadah, sebaik sahaja dia tengok di sebalik langsir tu guys, dia nampak betul-betul di tingkat 2 rumah dia, sebab bilik dia kat atas kan, dia nampak tercegatnya seorang gadis, perempuan yang sama yang dia nampak tadi. Sekarang ni tengah seakan-akan terapung memandang dia dengan pakaian tradisional berwarna merah, dengan lipstick berwarna merah, dengan muka yang putih yang cukup menakutkan, tengah memegang tanglung lalu terawang-awang. Orang cakap terapung-apung, memandang tepat ke arah Wadah ni. Dan seakan tidak percaya, Wadah pun terkejut. Rupa-rupanya cahaya oranye yang dia nampak tu datangnya daripada susuk tubuh wanita yang tengah terbang ni. Aku pun tak tahu macam mana dia boleh terbang pula ni. Dan Wadah dalam perasaan takut tu cepat-cepat berlari ke dalam bilik adik dia, si boy yang berusia 5 tahun ni. Sebaik sahaja dia masuk ke dalam bilik si boy ni, belum sempat dia bagi tahu adik dia apa yang dia nampak tadi, tiba-tiba adik dia cakap, "Akak dah nampak ke hantu tu?" Lagilah Wadah ni terkejut. Lalu Wadah ni pun tanyalah si boy ni, "Boy, macam mana kau tahu akak nampak hantu tu?" Sebab itulah boy lari tadi. Sebenarnya masa kita balik mengaji tadi, perempuan tu lah kejar kita. Sebab itulah boy lari.
Dan sebaik saja Wardah dengar adik dia cakap macam tu, Wardah pun pada malam tu tidur bersama adik lelaki dia ni. Dan keesokan harinya Wardah pun demam. Macam mana si Jenny ni demam, Wardah pun turut demam juga. Dan kenapa Jenny ni demam? Macam mana Jenny ni boleh tahu yang perempuan tu hantu? Sebenarnya sebelum Wardah dan boy ni balik mengaji lagi, Jenny ni dah terlebih dahulu dah keluar rumah dia untuk pergi ke rumah Uncle Jepun yang dikatakan oleh Wardah ni nak tengok Tanglong tu. Dan sementara Jenny pergi, yang lagi menakutkan, Jenny dah nampak dah perempuan yang sama berdiri di hadapan rumah Uncle Jepun ni. Dan apa yang membuatkan Jenny demam, sebaik saja Jenny tegur perempuan yang tengah pegang Tanglong ni, tiba-tiba perempuan ni menanggalkan kepala dia dan memegang kepala dia macam pegang Tanglong tu. Itu yang telah menyebabkan Jenny ni berlari sekuat boleh dan pesan kepada Wardah ni, jangan keluar rumah, perempuan tu bukan orang, perempuan tu Tanglong, perempuan tu hantu Tanglong, bukan Tanglong, hantu Tanglong. Itu yang buat Jenny ni takut. Tetapi Wardah ni tak percaya. Selepas dia kena, barulah Wardah ni percaya. Dan sejak daripada kejadian tu, dikatakan Wardah dan Jenny ni dah tak excited macam dulu dah. Setiap kali saja ada pesta Tanglong, Wardah dan Jenny ni tak dapat lupakan hantu Tanglong yang dia nampak tu. Dan masih menjadi misteri sehingga ke hari ini, siapakah gadis ataupun perempuan yang mengenakan pakaian tradisional tu sambil memegang Tanglong. Dan adakah betul perempuan itulah yang dikatakan gadis Tanglong yang sebenar, ataupun hantu Tanglong yang maybe lah dulu dia mati ke, time nak celebrate terbakar ke apa kan, tak sempat, sebab itulah take revenge, balas dendam, bawa Tanglong jalan-jalan kan. Wallahualam, aku pun tak tahulah sejarah hantu Tanglong ni, tetapi itulah kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh Wardah sewaktu menyambut pesta Tanglong, guys. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni dalam malam puaka. Pendek saja, aku pun tak berapa nak sihat sebenarnya. Aku pun baru baik sakit tekak sebenarnya ni. Tetapi untuk korang semua geng puaka, aku harap korang terhibur dan dapat segala pengajaran daripada kisah Wardah ni. Dan ingatlah, tak kisahlah apa hobi, apa yang korang suka pun, jangan terlalu taksub sehingga melalaikan diri korang. Alright, jadi yang pentingnya ambil segala pengajaran, hiburan semua. Yang tak baik semua datang daripada aku, yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku harap korang terhibur. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.